Malaysia dikenali oleh pelbagai benda, tetapi satunya sorotan di Malaysia adalah makanannya. Oleh kerana Malaysia mempunyai kepelbagaian etnik, negara ini mempunyai makanan yang berlainan mengikuti etnik dan budaya yang lain. Makanan di Malaysia bukan sahaja pelbagai jenis tetapi juga mempunyai kepelbagaian dalam masa dan sejarahnya. Hai semua, hari ini kita akan membuat pencuci mulut semula jadi bebas gluten dan vegan yang dipanggil tepung pelita. Untuk membuat asas hijau, kita memerlukan jus pandan. Ini adalah 4 daun pandan yang dikisar dengan 2 cawan air atau 500 ml air. Tuangkan ke dalam penapis dan perah boba untuk mengeluarkan warna hijau pandan. Taburkan 40 gram gula, kemudian tambahkan 50 gram tepung beras secara berperingkat. Sekarang, marilah kita buat lapisan kelapa di atas. Tuangkan 400 ml santan ke dalam periuk dan taburkan setengah sudu teh garam. Seterusnya, kita akan tambahkan 35 gram tepung beras dan kacau semuanya hingga sepati. Tuangkan ke dalam periuk atau kuali dengan api sederhana. Kacau sentiasa dengan spatula sehingga campuran menjadi pekat dan berkilat. Masak dengan api sederhana. Selesai apabila santan menjadi pekat seperti ini dan tepung beras dimasak sepenuhnya. Kemudian, kita boleh gunakan senduk untuk menyeduk sedikit dan tuangkan ke dalam kotak kita semasa ia masih panas dan sebelum ia mula mengeras. Gunakan spatula sorong untuk meratakan puding kelapa di bahagian atas kotak. Lap sebarang lebihan yang jatuh di sisi dan debukan. Sejukkan untuk beberapa jam dan kita sudah sedia untuk menghidangkan tepung pelita yang kenyal. A few moments later. Hidangan seterusnya untuk video ini adalah chicken chop. Ia merupakan hidangan yang dibuat berdasarkan gaya masakan barat dan juga telah dicipta untuk memenuhi selera British yang menghidangkan lamb chop atau pork chop. Letakkan garam dan lada putih dan gaulkan sehingga sebati. Kemudian, perap ayam selama 1 jam untuk menambah rasa. Sementara menunggu ayam, perap kita akan sediakan hiasan dan sos untuk chicken chop. Untuk hiasan kita akan menggunakan ceri tomato, kacang paste, bawang besar dan kentang. Mulakan dengan memanaskan minyak di dalam kuali. Untuk ini kita akan tumis ceri tomato, kacang paste dan bawang besar. Sementara itu tumis 2 sudu paste tomato untuk kurangkan keasidan sehingga ianya berkaramel. Untuk sos kita akan mulakan dengan mentega di dalam kuali yang panas. Setelah mentega cair, masukkan tepung gandum dan perlahankan api. Setelah sos bertukar warna dan berbau kekacangan, mula masukkan stok ayam sedikit demi sedikit sehingga tekstur sos menjadi lembut dan masukkan sedikit air. Apabila paste tomato usai berkaramel, masukkan ia ke dalam sos kemudian gaul hingga sebati. Setelah bertukar warna kemerahan, kita boleh masukkan rempah seperti gula dan garam dan sos Worcestershire untuk menambah rasa. Telah tiba pada bahagian yang paling penting iaitu menyediakan ayam. Kita akan mulakan dengan adunan ayam. Pecahkan 2 biji telur dan masukkan sedikit garam. Kemudian gaulkan kebiasaan untuk chicken chop. Sebelum kita goreng ayam tersebut, pastikan minyak kuali telah panas untuk pastikan salutan telur kekal pada kepingan ayam. Kemudian kentang yang dipotong dan gorengkan sehingga bertukar emas kekuningan. Kemudian keluarkan kentang dan letakkan sedikit garam. Akhirnya, untuk zaman moden Malaysia, kita akan memasak salah satu hidangan yang paling popular pada zaman ini, iaitu nasi lemak. Hidangan ini bukan sahaja melazatkan tetapi juga merupakan santapan kegemaran ramai rakyat dan juga ada hidangan nasional Malaysia. Bahan pertama yang perlu disediakan untuk nasi adalah bawang merah dan halia yang perlu dipotong. Kemudian, tekan pada serai menggunakan alu dan pesang dan ikatkan daun pandan. Tuangkan sedikit minyak ke dalam periuk nasi dan panaskannya. Selepas itu, tambahkan bawang merah ke dalam dan kacaunya. Kemudian, tambahkan halia, serai dan daun pandan yang telah diikat. Kacaukan campuran tersebut sekejap dan letakkan beras yang telah dicuci ke dalam periuk nasi dan kacaunya dengan campuran yang telah dibuat sampai sekata. Akhirnya, tambahkan campuran santan dengan air ke dalam nasi dan kacaukan lagi sekali. Kemudian, tutupkan periuk nasi dan tinggalkan untuk memasak. A few moments later. Langkah seterusnya yang penting dalam memasak nasi lemak ialah kualiti sambal yang boleh menyatukan atau memecahkan hidangan ini. Potongkan cili kering dan letakkan dalam mangkuk. Tuang air panas ke dalam mangkuk tersebut. Potongkan belacan ke dalam kepingan yang lebih kecil dan letakkannya dalam kuali dan kacaukannya. Kemudian, potongkan serai dan bawang merah ke saiz yang lebih kecil. Buangkan kulit ulas bawang putih dan buangkan juga batang tengah daun limau kafir. Potongkan cili segar ke badan kepingan dan letakkan ke tepi dengan bahan-bahan yang lain. Selepas itu, kacaukan semua bahan-bahan tersebut dan bancukannya. Tuangkan campuran ke dalam periuk dan panaskannya. Tambahkan minyak ke dalam periuk dan kacaukan campuran tersebut. Setelah sambal habis dimasak, nasi lemak sedia dihidang. Terdapat beberapa teori yang menonjol pada asal-usulnya. Yang pertamanya ialah tentang seorang janda bernama Mak Kuntung yang tinggal di Melaka dengan anak perempuannya Seri. Suatu hari semasa memasak, Seri secara tidak sengaja tertumpu susu kelapa ke dalam periuk nasi yang mendidih.